TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi bersama dengan saya Sean Steven di program Teroka di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Adik-adik, murid-murid kat rumah, hari ini kita ada subjek yang sangat menarik, iaitu sejarah masyarakat tempat tinggal. Dan hari ini bukan saya seorang je dekat set pada hari ini di program ini. Hari ini kita akan terokai subjek ini dengan seorang cikgu daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Selatan. Memperkenalkan Cikgu Muhaimin. Hai Cikgu. Hai Sean. Hai, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Alright. Cikgu dah makan ah? Dah. Okey, itu soalan yang sangat penting. Tapi sebelum kita bergerak ke soalan yang lagi penting, iaitu apa untuk subjek kita pada hari ini, boleh tak cikgu terangkan sedikit pasal subjek sejarah masyarakat tempat tinggal. Apa yang kita akan belajar hari ini? Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah tempat tinggal. Iaitu yang pertama kita akan belajar mengenai alamat. Di mana alamat ni adalah maklumat tentang tempat tinggal kita. Seterusnya kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi. Kita akan belajar mengenai bentuk muka bumi yang ada di Malaysia. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai sejarah mengenai tempat tinggal. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai kepentingan menjaga alam sekitar di sekitar Malaysia. Wow, menarik kan adik-adik? Okey. Tetapi sebelum kita bermula dengan subjek tersebut, kita juga ada murid-murid tahap 2 yang bersama kami. Kat mana tu? Hai. Hello. Hello semua. Hai. Okey, semua nampak kan? Hai murid-murid. Adakah anda sedia untuk menerokai subjek kita pada hari ini? Sedia. Alright. Ada apa-apa cikgu nak tanya sebelum kita bergerak ke sesi yang seterusnya? Tak ada. Alright. Tetapi sebelum tu, kita akan berehat seketika. Tapi jangan ke mana-mana. Dan berjumpa nanti selepas rehat ini. Di Teroka, di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula dalam Teroka di Didik TV KPM. Dan subjek yang kita ada pada hari ini adalah sejarah tempat tinggal. Okey cikgu, silakan. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, cikgu nak minta pelajar-pelajar cikgu yang di atas talian untuk perkenalkan diri dulu. Kita mulakan dengan Putra. Silakan. Hai, nama saya Putra Fazli dari Putra Aziz bin Muhammad Darah. Saya dari kelas 1 sekolah di Sekolah Kebangsaan Selatan. Saya berasal dari KL. Okey, seterusnya kita teruskan dengan adik Alisha. Hai, nama saya Nur Alisha Fahana binti Rozani. Saya bersekolah di SK Bandar Tasik Selatan. Saya berasal di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya adik Dia. Silakan Dia. Kebangsaan Bandar Tasik Selatan. Saya lahir di Okey, baik. Terima kasih Dia. Okey. Saya rasa takut tak cukup masa nanti. Tak apa, nanti bila kita ada masa lagi, nanti kita akan kenalkan diri kita semua. Ya. Tapi sebelum tu, kita boleh beralih pula kepada subjek kita pada hari ini. Cikgu, apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, subjek kita untuk yang pertama ni, kita akan belajar mengenai alamat. Siapa pernah dengar perkataan alamat? Murid-murid cikgu dekat rumah, siapa pernah dengar alamat? Alisha pernah dengar. Ya. Okey. Ada Putra pernah dengar. Okey, kat sini cikgu ada
bil elektrik. Di sini kita boleh jumpa alamat kita. Seterusnya kita ada juga di parcel ataupun barang-barang yang kita beli online. Alamat ada dekat sini. Okey, murid-murid. Kalau dekat murid-murid pula, dekat mana kita boleh jumpa alamat ni? Putra, ada jawapan? Di postcard. Okey, postcard. Oh. Lagi-lagi? Siapa lagi nak jawab? Hadi, silakan. Saya Di pintu rumah. Di pintu rumah. Okey, Alisha pula? Di My Card. Pandai Alisha. Alamat kita ada di My Card ataupun My Kit. Okey. Betul juga. Baiklah. Sebenarnya alamat ni apa? Sean tahu tak alamat tu apa? Okey, kalau tak silap saya, Ya? alamat tu adalah tempat rumah kita. Ya, Lokasi betul. rumah kita. Bagus, betul Syed. tak? Okey. Sebenarnya alamat ni adalah maklumat mengenai tempat tinggal kita. Yang pertama, alamat akan ada nombor rumah kita. Contohnya, nombor 1. Contoh. Yang kedua, kita ada nama jalan. Dan yang ketiga, kita ada postcode, nama bandar dan juga negeri. Sean, boleh tak beritahu saya dekat mana Sean tinggal? Boleh. Sebab cikgu nak hantar hadiah kan? Ya. Okey, tempat tinggal saya. Okey, cepat tuliskan siapa nak hantarkan saya hadiah. Ini dia. Nombor 32. Okey, nombor 32. Lepas nombor adalah jalan. Ya. Jalan 3 Okey. slash jalan 3 119A. Taman Bukit Hijau. Ceras 56000 Kuala Lumpur, Malaysia. Saya tambah pula Okey, ada tambah negara Malaysia kat sana. sikit. Bagus, Sean. Okey, murid-murid pula, siapa kat sini yang nak cuba baca alamat rumah dia? Okey, kita mula dengan Hadi, boleh? Okey, Hadi, sila. Nombor 12. Okey. Taman Kota Warisan. 40460. Okey. Seksyen 30. Soalan Selangor. Okey, bagus Hadi. Itu adalah alamat rumah Hadi. Seterusnya cikgu nak tanya seorang lagi murid kita. Cikgu nak tanya Adam, boleh? Bacakan alamat rumah kamu. Saya tinggal di T9640 Tasik Lahad, Bandar Tasik Selatan, 57,000 Kuala Lumpur. Okey, bagus. Maksud dia semua dah tahu alamat rumah masing-masing. Okey, so tadi kita dah sentuh pasal alamat rumah. Kenapa? Ya. Apakah kepentingan pengetahuan pasal alamat rumah? Memang saya dah tahu, tapi saya nak tahu pandangan cikgu pula. Okey, murid-murid ataupun penonton di rumah, kenapa kita perlu tahu alamat rumah? Yang pertamanya, alamat rumah ni penting untuk nak tahu keberadaan kita. Kita ni berada di mana? Contoh lain, kita juga boleh gunakan alamat rumah ni untuk urusan seharian. Contoh, ibu-ibu kita nak beli barang dekat online ataupun atas talian. Mesti dia minta alamat, bukan? Kalau tak ada alamat, takkan postman tu nak letak dekat tepi pintu pagar je. Betul tak? Itulah kegunaan alamat. Alright, cikgu. So, kita dah sentuh pasal berkenaan dengan alamat. Ya. Apa pula kita nak bincang pada hari ini? Okey, seterusnya kita akan bincang mengenai bentuk muka bumi. Oh. Kita akan lihat apa jenis bentuk muka bumi yang ada khususnya di Malaysia saja. Kita takkan masuk dekat Arab Saudi semua, kita tak masuk. Hari ini kita belajar pasal Malaysia saja, bentuk muka bumi di Malaysia. Alright. So, untuk itu, Jom tonton video. Didik TV KPM. Didik TV KPM. oh, best juga tu tengok video. Sean, Okey, apa okey. yang kita lihat tadi dalam video tadi? Okey, dalam video saya nampak ada pokok, ada sungai, burung pun saya rasa ada nampak. Betul tak, Ego? Betul, Sean. Okey. Dalam video tadi kita nampak banyak bentuk-bentuk muka bumi yang ada di sekitar Malaysia dan di luar negara. Oh, tadi ada sikit kita video. fokus kepada bentuk muka bumi. Bentuk So, muka burung bumi. tu tak kira lah. Ya, betul. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya
Juwita. Apa yang kita lihat dalam video tadi? Boleh tak Juwita sebut sikit? Saya nampak sungai dan pantai. Okey, kita nampak sungai dan pantai. Cantik tak pantai tadi? Cantik. Cantik kan? Seterusnya cikgu nak tanya Putra. Putra, apa yang kamu lihat dalam video sebentar tadi? Saya nampak bentuk tanah rata Okey, tanah rata, dengan tanah tinggi. tanah tinggi. Tinggi. Okey, baiklah. Terima kasih Putra. Okey, penonton di rumah, tahukah anda bahawa di Malaysia ni kita ada hanya 4 bentuk muka bumi? Penonton pernah dengar tak bentuk muka bumi tanah pamah ataupun tanah rata? Kita juga ada tanah tinggi. Seterusnya kita ada pesisir pantai. Dan yang terakhir kita ada sungai. Murid-murid semua pernah dengar tak perkataan-perkataan yang cikgu sebut tadi? Pernah, cikgu. Okey, pernah kan? Saya pun Okey, jadi jadi- murid pula. Okey cikgu, sebab yang tadi tu kita dah bagi tahu kan ada empat jenis muka bumi. Ya, ya. Okey, apa kepentingan? Kenapa kita perlu tahu 4 jenis muka bumi ni? Macam tadi ada tanah rata pun tanah pamah. Tanah pamah Tanah kita pamah, ada, tanah tinggi, kita ada, sungai. sungai kita ada, Dan juga pantai. pantai. Okey. Okey, kalau kita nak lihat kepentingan bentuk muka bumi, sebenarnya bentuk muka bumi ni dia akan mempengaruhi cara hidup masyarakat dekat situ. Kita bagi contoh kalau dekat pantai lah. Masyarakat kat situ dia akan lebih kepada aktiviti pantai. Dia akan makan ikan, dia akan pergi mancing. Rumah dia pun atas laut. Contoh ni di Sabah. Orang-orang bajau laut. Dia tinggal di atas pantai ataupun dalam laut. Rumah dia pun dia buat dalam laut. Itu kita boleh tengok kepentingan. Yang pertama. Yang kedua, bentuk muka bumi juga mempengaruhi ekonomi setempat. Satu-satu kawasan. Contoh kita ambil Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur kan dia jadi pusat ekonomi di Malaysia. Sebab apa? Tanah rata kita mudah nak bangunkan bangunan tinggi-tinggi. Cuba Sean bayang kalau kita nak buat bangunan dalam laut. Logik tak? Kalau Logik kan? kena atas laut, susah juga. Susah kan? Okey. Cikgu boleh tak bagi contoh kan kita dah cakap pasal 4 bentuk muka bumi tersebut. Boleh tak cikgu terangkan ataupun berikan contoh kepada murid-murid semua dekat rumah ataupun atas talian, mungkin contoh tempat ataupun negeri. Okey, contohnya kalau kita lihat Tanah Pamah lah. Negeri yang paling popular untuk Tanah Pamah adalah Kuala Lumpur sendirilah. Kita ada Bandar Raya Kuala Lumpur. Seterusnya kita ada kawasan menanam padi ataupun jelapang padi di Kedah. Kalau di kawasan pantai pula kita ada kawasan Pantai Timur. Ni semua orang suka pergi pantai betul? Dekat sinilah tertumpunya ekonomi pelancongan untuk pantai. Okay. Menarik kan? Kan sangat menarik. Tapi cikgu, sebelum kita mulakan program ni, cikgu ada bagi tahu cikgu nak bawa kita ke tempat lain. Betul ke cikgu? Ya, betul. Oh, okey. So macam mana tu cikgu? Jom cikgu nak bawa kamu teroka di 2 tempat tinggal di sekitar Malaysia. Pertama kita akan pergi ke bahagian Pantai Timur. Kita nak ke mana? Kita nak ke Terengganu. Wow. Jom kita pergi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, murid-murid. Kita ada kat mana sekarang? Sean, kat mana kita sekarang ni? Tadi cikgu cakap kan, kita sekarang dekat Terengganu. Yes, kita dekat Terengganu. Tadi video tadi kita tengok banyak kawasan pantai, tumbuh-tumbuhan. Siapa tahu kampung apa yang cikgu tunjuk tadi? Sean tahu tak kampung apa? Sean boleh teka?
Nak teka. Ada pantai, ada I pun tak tumbuhan. pastilah cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi jawapan sebab I pun tak pasti sangat. Okey, baiklah Sean. Jawapannya ialah Kampung Rusila yang terletak baru di je nak sebut. Marang, Terengganu. Okey. So dekat sana ada apa cikgu? Dekat sini, Kampung Rusila ni kalau kita tengok pantai dia ialah pantai yang jenis pasir yang putih. Dia berbeza dengan pantai yang sebelah Port Dickson semua tu. Ya. Dia lagi cantik, air dia biru. Dan dekat sini banyak aktiviti-aktiviti yang masyarakat boleh buat. Contohnya mereka boleh buat mandi-manda kalau petang-petang. Diorang selalu main wow dan juga memancing. Baiklah, cikgu nak pergi ke pelajar kita. Boleh cikgu tanya, tadi video yang kamu nampak tu, apa tumbuhan yang ada di kawasan pesisir pantai? Yang hijau-hijau tu, apa yang kamu nampak? Siapa boleh bagi jawapan? Putra dulu. Saya cikgu. Okey, Alisha, apa? Apa yang kamu nampak? Pokok ru. Okey, bagus. Cikgu saya. Okey, seterusnya. Murid lain pula. Hadi? Saya. Okey, Juwita dululah. Pokok kelapa. Pokok kelapa. Okey, Juwita. Pokok nipah. Pokok nipah dan Putra ada nak jawab? Okey, tak ada. Murid-murid lain dah senaraikan dah semua pokok-pokok yang ada di kawasan pesisir pantai. Murid-murid semua dalam talian ni semua bijak-bijak. Saya pun tak perasan. Saya nampak pokok tapi tak tahu nama pokok. Betul. Wow. Pandai kan mereka? Okey, baiklah. Kalau kita nak lihat sejarah Rusila ni, sebenarnya Rusila ni berasal daripada apa? Siapa tahu? Siapa boleh teka? Rusila ni macam mana dia dapat nama? Sean tahu tak Rusila? Rusila tu Perkataan apa? macam Rusila. macam berasal daripada perkataan sila. Okey, sila. Okey, Okey. sikit. Okey, Alisha nak jawab tadi. Apa Alisha? Pokok ru yang bersila. Pandai. Kita dah dapat jawapan. Nama Rusila berasal daripada pokok ru yang keadaan akarnya dalam keadaan bersila. Cuba murid-murid kat rumah pejam mata, bayangkan pokok dalam keadaan bersila. Menarik tak? Tak pernah jumpa kan? Tapi pokok ni pernah wujud di kampung Rusila. Oh, itulah asal namanya. Ya, itulah asal nama kampung Rusila. Setiap hari saya belajar benda baru. Ya, betul. Okey, so kami dah terokai kawasan Terengganu, Rusila kan? Bukan Rusila, tapi kampung tersebut. So, sekarang ada tak apa-apa lagi yang cikgu nak terangkan berkenaan dengan kawasan tersebut? Okey, Rusila ni kita terkenal dengan aktiviti. Siapa tahu? Siapa nak jawab? Apa ekonomi utama di kampung Rusila? Murid-murid cikgu. Siapa nak teka? Okey, Hadi, silakan. Nelayan. Okey, pandai Hadi. Mana Hadi tahu? Kampung Rusila, orang kampung Rusila ni kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Nelayan ni maksud dia orang yang tangkap ikan. Dan di sini banyak juga kedai-kedai kerepuk. Sean suka makan kerepuk? Yes, saya baru saja nak sebut. Pergi Terengganu tu mesti makan kerupuk leko. Yes. Yay. Cikgu ada tak? Ada bawa sekali? Oh, tak bawa. Kerupuk leko hari ni tak bawa. Lapar Sebab pula. PKP tak boleh nak rentas negeri, tak boleh pergi beli. Okey. Siapa tahu kat sini bahan-bahan buat kerupuk leko? Hari ni cikgu nak ajar masak sikit. Adam, nak tanya apa? Boleh saya tanya kerepuk diperbuat daripada apa, cikgu? Okey, Adam, soalan yang bagus. Semua tahu makan kerupuk. Sean tahu tak bahan-bahan nak buat kerupuk macam mana? Kalau kerupuk leko tu ikan lah. Ikan, okey, bagus. Ikan. Kalau nak masak tu kena guna minyak lah. Betul. Itu saja yang saya tahu. Saya tahu makan. Ikan minyak. Tak berapa nak betul sebenarnya. Ada lagi sikit. Ada lagi sikit. Kalau murid-murid nak tahu, kerupuk leko ni diperbuat daripada isi ikan. Isi ikan. Ikan apa? Kita tak boleh guna ikan sebarangan. Kita boleh guna
Pertama, kalau dekat Terengganu, yang paling popular lah ikan tamban. Oh. Ikan tamban. Okey. Selain tu kita juga ada ikan parang. Oh. Isi ikan parang. Dua ni antara kerepuk yang paling popular lah. Okey, tadi dah ada isi ikan kan? Takkan kita nak masuk tulang sekali, tak? Kita ambil isi ikan saja. Seterusnya kita campurkan dengan tepung. Oh, okey. Ada tepung dan juga sedikit sagu. Kita uli-uli dia jadi dough dan kita kalau orang Terengganu panggil ulikan dia lah jadi dalam bentuk panjang. Jadilah kerepuk leko. Macam itulah cara nak buat kerepuk leko. Okey, cikgu. Okey, cikgu, saya dah lapar dah. Tapi sebelum itu, sebelum saya pergi makan pula, kita sekarang balik ke mana pula? Kita pergi ke mana pula? Okey, kita dah teroka Terengganu tadi. Yes. Seterusnya, kita nak pergi ke kawasan pesisir sungai. Dekat mana kita nak pergi? Jom terbang. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, wow. Sekarang cikgu, kita dekat mana sekarang? Okey, Sean, kita berada di Sarawak. Tadi kita dah terbang. Yang visual kita tengok tadi ialah visual Kampung Gedong. Oh, Kampung Gedong. Kampung Gedong, Sean. Dekat sana ada apa? Dekat Kampung Gedong ni, kita ada pertempatan orang Melayu, orang Iban dan juga orang Bidayuh. Ini tiga bangsa yang kaum yang paling banyak di Kampung Gedong. Okey. So, berkenaan dengan bentuk muka bumi, dekat Kampung Gedong ni, kalau kita nak beri kategori ataupun jenis tempat muka bumi, ada apa dekat sana? Okey, Sean. Kampung Gedong ni kita kategorikan sebagai sungai. Kalau kita tengok dalam video tadi, Sean perasan tak ada sungai yang sangat besar, yang panjang? Nampak nampak kan? Nampak. Lepas tu kalau kita tengok dekat Kampung Gedong ni, rumah-rumahnya berada di dekat dengan sungai. Perasan tak dalam video tadi? Ada kan? Banyak sungai dan kemudahan awam yang dibina dekat dengan sungai. Dan saya rasa sebab cara susunnya, rumah-rumah tepi sungai, pastinya sejarah Kampung Gedong pun memang menarik. Boleh terangkan, cikgu? Okey, baiklah. Murid-murid, kalau nak tahu Kampung Gedong ni berasal daripada perkataan gudang. Gudang. Apa tu, Sean, gudang? Gudang. Gudang. Gudang tu... Pasir gudang bukan? Bukan. Bukan. Okay. Bukan, Baik, cikgu yang terangkan, silap pula. Takut silap pula saya. Sean takut. Jadi cikgu lah yang tolong terangkan. Okey. Cikgu. Gudang ni sebenarnya tempat penyimpanan padi. Padi yang kita makan tu, beras tu, itulah tempat gudang yang menyimpan padi. Dan gudang ni dah ada cerita dia. Okey. Pada 1000 tahun yang dulu, ni 1000 tahun dah, ada sekumpulan lanun. Lanun. Orang jahat. Orang jahat dia pergi rompak gudang ni. Dia pergi rompak dan dia rampas gudang ni daripada penduduk kampung. Dan gudang ni sebenarnya dia berada di Ujud Bangin, di Sungai Sadong. Jadi apa kaitan kamu rasa? Tahu tak? Yang saya tahu tu yang Gadong. Gedong? Gadong lah. Gedong kan? Yes. Lepas tu, I pun tak tahu macam mana nak kaitkan. Sebenarnya, murid-murid semua,
penduduk kampung yang 1000 tahun dulu, dia dapat idea tau. Tadi dia ada perkataan gudang, kan, betul? Dan sungai Sadong, iaitu Sadong. Okey. Dia gabungkan dua tu jadi jadi apa? Gedung. Yes, jadi gedung. Alamak. Begitulah cerita dia. Yang murid-murid yang sedang menonton sekarang dalam talian, faham tak apa yang cikgu cakap tadi? Faham. Okey. Saya mau tanya. Okey, Hadi nak tanya. Apa Hadi? Apakah genetikanya ada di Kampung Gedung? Bagus soalan Hadi. Tadi kita tengok sungai. Dalam sungai mesti ada ikan. Okey, ikan yang ada di kawasan Kampung Gedung ni ataupun Sungai Gedung ni, antaranya ialah ikan keli. Itu biasalah. Kita juga ada udang. Sean pernah tahu tak? Udang ni dia tinggal kat sungai. Bukan dekat laut saja. Bukan kat laut? Kita pun ada udang sungai. Dan kita ada ikan kerai dan banyak lagi ikan-ikan yang ada di Sungai Gedung. Wah, saya dengar menarik, kan? ikan, udang. Ada apa lagi dekat Kampung Gedung ni? Okey, satu lagi kita ada binatang berbahaya. Apakah itu? Murid-murid boleh teka tak binatang apa yang berbahaya dekat Sungai Gedung ni? Buaya. Bagus Putra dengan Hadi. Kita ada buaya. Ya, betul. Di Sarawak sangat banyak buaya, tapi tak adalah buaya tu pergi kacau orang, tidak. Dia hidup di kawasan dia sahaja. Dia tak mengganggu orang lah. Kecuali kita yang ganggu dia. Okey, janganlah kita ganggu buaya pula. Betul. Okey, cikgu. So kita dah sentuh pasal dua kawasan ataupun dua negeri di Malaysia dan betul. juga bentuk muka bumi. Tapi di hadapan saya ni, saya ada nampak ada model, ada gunting, ada pembaris. Lepas ni kita buat apa, cikgu? Okey, seterusnya kita akan membina model tempat tinggal saya berdasarkan apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Okey. So, sebelum Bina kita model. beralih kepada pembinaan model tersebut, kita akan berehat seketika dan kembali semula di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Okey, sebelum kita beralih kepada pembinaan model, memang saya sangat-sangat interested, memang nak buat sebab saya memang suka buat benda dengan tangan. Tapi sebelum tu, kita nak dapatkan rumusan ataupun nak dapatkan pendapat daripada murid-murid kita dalam talian sekarang. Apa yang anda semua telah belajar daripada subjek kita untuk hari ini? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Apa yang kita dah belajar hari ni? Okey, Hadi. Okey, Hadi dulu. Tentang muka bumi. Pandai bentuk muka bumi. Okey, lagi? Selain daripada Hadi, siapa lagi nak jawab? Alisha? Kita dah teroka kampung apa tadi? Okey, alamat. Bagus. Kampung apa kita teroka tadi? Ada dua. Ada dua. Siapa nak sebut? Ada dua kampung. Kampung? Kampung Rusila. Okey, bagus Alisha, Putra, Kampung Rusi. Dan satu lagi? Kampung Rusila. Kampung apa satu lagi? Putra. Kampung Gedung. Okey, Kampung Kampung Gedung. Gedung. Okey, alhamdulillah. Murid-murid ingat apa yang cikgu ajar Memang tadi. bagus, tepukan untuk murid Bagus, semua. tepukan untuk murid semua. Memang baiklah. Bijak semuanya. Okey, so kita dah tahu Sean. dah apa yang kita dah belajar. Kita balik pula kepada pembinaan model. Saya dah tak boleh tunggu lagi, cikgu. Okey, Sean dah teruja. Jom kita teruskan. Untuk pembinaan model, langkah pertama yang cikgu akan buat adalah kita nak bina hipotesis. Hipotesis? Yes. okey. Hipotesis ni kita belajar kat mana, Sean? Dulu-dululah. Dulu-dululah masa saya Subjek kan. apa? Subjek sains kalau tak silap saya. Ya, betul. Kita menggunakan kemahiran sains dalam sejarah. Menarik tak? Kita dah gabungkan dua subjek. Okey, sekarang macam mana kita nak bina hipotesis? Kita kena tanya soalan dulu. Okey, apakah soalan tersebut, cikgu? Okey, soalannya, adakah tempat tinggal murid-murid semua strategik dan menjadi tumpuan? Untuk menjawab soalan ni, cikgu nak tanya,
Hadi. Okey, boleh Hadi? Dengar cikgu? Okey, Hadi, cikgu nak tanya satu soalan. Dekat tempat kawasan tinggal kamu ni, banyak tak kemudahan awam? Dan kamu rasa kemudahan awam ni penting tak untuk kamu? Saya rasa dekat kemudahan awam penting untuk kita. Okey, bagus Hadi. Orang lain nak cuba? Okey, Putra. Saya. Putra, apa yang kamu boleh fikirkan? Dan ia juga semakin maju. Okey, bila kita ada kemudahan awam di tempat tinggal kita akan semakin maju. Bila kita maju, apa jadi kat hidup kita, Sean? Lagi senang. Ya, betul. Bila kita dah maju, kehidupan kat kawasan kita akan jadi lebih senang. So kemudahan-kemudahan tersebut kan ada bagi contoh. Boleh saya cubalah mungkin. Okey, So kalau cuba, Sean. kedai untuk saya yang penting tu kedai makan sebab saya suka sangat makan. Yang tu adakah itu dikategorikan sebagai kemudahan? Ya, betul. Oh. Itu salah satu contoh kemudahan awam. Okey, murid-murid, ada tak yang nak bagi contoh kemudahan awam yang kamu tahu? Okey, Putra. Saya Okey, Putra dulu. Saya kolam renang. Kolam renang. Suka berenang ke, Putra? Okey, seterusnya Alisha. Apa yang kamu tahu? klinik padang. Klinik. Betul, klinik. Klinik Contoh-contoh adalah yang memang bagus. kemudahan lah, cikgu. awam. Kalau tak ada klinik, kita nak sakit nak pergi kat mana? Susah kan kalau tak ada klinik. Kena ada klinik. Okey, so untuk semua contoh ni cikgu, Ya. bagaimana kita nak bina model pula? Okey. Seterusnya kita akan melangkah kepada membuat lakaran. Okey. Murid-murid semua dah ada imajinasi dalam minda murid-murid. Rumah murid-murid ni macam mana? Dekat mana? Jalan dia macam mana? Semua dah dalam minda kan? Jom cikgu ajar cara untuk membuat lakaran. Okey. Okey. So kalau macam saya cikgu, kalau saya tak pandai lukis pun boleh kan? Sebab dia lakaran je kan? Ya, lakaran je. Cantik tak tu kita abaikan ketepikanlah. Tak apalah. Ikut kemahiran masing-masing lah. Okey. So Okey, untuk melukis mula-mula tu- murid-murid, cikgu ada ni warna ni. Okey. Saya Okey. suka warna okey tak apalah, hitam pun boleh. Hitam boleh langkah pertama kita akan melukis jalan perhubungan. Apa yang dimaksudkan jalan perhubungan? Okey, kalau tak silap saya, daripada perkataan hubungan, Ya. dia menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Ya, betul, Sean. Jalan perhubungan ni boleh jadi jalan raya ataupun sungai. Okey. Okey, cikgu akan lukis dulu jalan raya. So kalau murid-murid dekat rumah yang sedang menonton, anda juga boleh cuba untuk Ya, melukis kawasan perumahan anda. Ya. Untuk sekarang kita tengah buat apa nama ni? Lakaran jalan raya. Lakaran jalan raya yang merupakan jalan perhubungan. Jalan perhubungan utamalah. Kalau rumah anda ada sungai, boleh lukis sungai. Tapi nak lagi senang sikit, kita gunakan pembaris, kita gunakan pensel ataupun marker pen untuk melukiskan jalan raya. Besar mana? Tak apa. Nak kecil, nak besar, bergantung kepada Ya, betul, bergantung anda. pada kita. Ah, Okey, seterusnya jalan raya dah siap. Kita akan teruskan dengan rumah kamu dekat mana? Okey, cikgu akan lukis je. Petak je lah rumah cikgu. bumbung ada cikgu. Tak ada tingkat-tingkat. tak Bumbung payahlah. ada. Bumbung ada. Ah. Seterusnya cikgu lukiskan bentuk muka bumi yang ada. Okey, cikgu nak tukar pen dah. Okey. Hitam ni tak berapa cantik lah. Okey. Okey, kita nak lukis pantai. Okey, lukis sikit. Ada air. Cikgu Ada pandai lukis. ombak sikit-sikit. Okey, lagi dekat rumah cikgu ada. Sean nak try lukis bukit? Boleh. Kita bagi Tapi Sean saya try. bagi amanat pada cikgu lah. Mungkin saya nak lukis bukit tapi nampak macam sayur pula. Okey, sebelah mana cikgu nak saya lukis lukis? kat sini, Sean. Dekat sini, kat belakang rumah. Ya, belakang Okey. rumah cikgu ada Okey. bukit. Okey, macam ni. Ada bukit tinggi. Bukit tinggi lah. Ni macam... bukit tinggi. Okey, ada pokok atau bukit. Macam ni lah. Boleh kan cikgu? Okey. Kita macam tengok hasil Sean pula. Cantik kan? Cantik kan? Boleh dapat A cikgu? Boleh. Dulu seni tak baik sangat. Tapi okey. Okey. Ada apa lagi cikgu? Baiklah, seterusnya kita akan lukiskan kemudahan awam yang ada di tempat kita. Okey.
Contoh dekat kampung cikgu ada sebuah masjid. Oh, alright. Dan tak banyaklah kemudahan awam yang lain. Jadi aktiviti kita hari ini sebenarnya murid-murid, okey, ini contoh lakaran. Sekarang cikgu nak kamu fikirkan apa kemudahan awam yang lain yang kamu boleh tambah dalam lakaran ni. Contohnya kat kampung cikgu, cikgu nak tambah parking. Parking sebab apa? Senang orang datang pantai nak parking. Betul tak juga. adalah selerak sangat dia orang parking. Okey, jom kita lukis parking. Parking. Cikgu nak warna... Dia adalah bangunan ataupun petak parking? Parking bertingkat. Parking bertingkat. Kalau kita buat atas tanah, takut tak cukup. Jom Okey. kita lukis. Tempat letak kereta Tempat bertingkat. letak kereta bertingkat. Ada berapa tingkat, cikgu? Cikgu buat 3 je lah. Okeylah, cukup lah kan? Tinggi-tinggi nanti gayat. Okey, seterusnya cikgu nak buat gerai makan. Yang paling penting. Hari ini kita sebut pasal makan saja, Sean. Ikan, Okey, cikgu udang, nak mesti tukar ada tempat lagi. makan. Dan satu lagi cikgu nak tambah pusat hentian setempat. Atau dalam bahasa Inggerisnya one stop center. Pusat hentian setempat ni banyaklah fungsi dia. Okey. Fungsi dia macam mana, cikgu? Contohnya kita boleh letak pasar raya kat situ. Kita semuanya kita rangkumkan dalam satu tempat. Kort futsal boleh. Badminton boleh. Sebab tu saya nak buat bertingkat. Biar dia tinggi-tinggi, semua boleh masuk dalam. Bagus tak idea tu? Okey, so kita dah ada lakaran kita. Okey, cikgu nak tunjuk yang dah siap lah. Kita fast Ini forward. adalah yang dah siap. Okey, yang ni yang dah cikgu warnakan. Cikgu pun tak berapa pandai sangat melukis. Tapi cantik juga. Cantik juga lah kan? Boleh lah kan? Okey. Sekarang cikgu dah lukis semua. Okey. Sekarang cikgu nak minta yang dekat rumah pula. Okey. Boleh tak tunjukkan hasil lakaran kamu? Dah siap ke murid-murid kat rumah? Hasil lakaran? Okey, kita mulakan dulu dengan Nur tak nampak. Alisha Farhana. Okey, Alisha angkat sikit. Wow. Okey, I nampak jalan Okey, raya. macam ni. Ada apa lagi? Okey, apa yang Alisha lukis tu, Alisha? Cerita sikit. Okey, Alisha silakan. Alisha kena kuat sikit sebab tak dengar. Oh, dah ada warna yang dah warna. dah. Okey, silakan Alisha. Okey, nampak. Okey, tak dengar ataupun mungkin kita boleh tolong terangkan kepada mereka yang sedang menonton di rumah. Audio bermasalah. Okey, Alisha cakap tu dia ada sawah padi. Cikgu rasa sawah padi tu dia lukis. Sawah padi, Ada hospital, ada apa tu? Dewan masjid. Ada kubah masjid tu. Ya. Okey, apa lagi Alisha yang ada? Alisha ada dewan seberguna tu kat bawah tu, cikgu nampak. Okey. Ada macam taman mainan. Okey, bagus. Yang warna ungu tu cikgu rasa rumah Alisha tu. Oh, cantik warna ungu. Alright. Okey, terima kasih Alisha. Okey, so kita dah nampak contoh kan daripada salah satu murid kita yang telah pun melakarkan binaan model mereka. Tapi sekarang ada tak apa-apa langkah sebelum kita bermula untuk membina model yang kita nak buat pada hari ini? Okey, seterusnya kita akan bina model pula. Ya. Kejap lagi kita akan beralih pada sini. Boleh bentang je? Okey, I rasa kita ada masa untuk lagi satu pelajar. Lagi satu pelajar boleh tak? Kita minta Putra lah. Boleh? Okey. Okey, Putra silakan. Ini adalah hasil lakaran saya. Okey, Putra. Sila terangkan. Sekejap. Di sini adalah apartmen saya tinggal. Okey, Tempat apartmen. tinggal saya. Okey. Di sini adalah sekolah saya. Okey, sekolah. Agama. Di sini juga ada masjid. Okey, masjid. Penamaan saya pula ialah Medan Selera. Okey, Kolam ada. renang. Tempat rekreasi dengan padang bola.
Wow. Okey, bagus. Banyak yang putera tambah. Tadi cikgu dengar putera tambah padang, food court ataupun Food court. medan selera. Sangat penting. Sangat penting makanan ni. Macam kira lengkap pula. Lengkap sangat. Okey, bagus. Okey, so ada apa-apa lagi cikgu nak tambah sebelum kita bermula membina model kita? Okey, tiada. Kita akan teruskan dengan langkah seterusnya iaitu membina. Okey. Murid-murid kat rumah, kamu tahu tak yang kemahiran kita guna hari ini kita aplikasikan kemahiran lukisan ataupun dalam senang katanya seni visual. Hari ini kita aplikasikan dalam bentuk lakaran dalam pembelajaran sejarah. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada model. Okey, model ni dia ada beberapa langkah untuk kita buat. Okey, pertama kita perlu pilih bahan-bahan. Contohnya cikgu gunakan apa ni Sean? Nampak macam kayu aiskrim tapi lagi kecil. Betul Okey. tak? Kayu aiskrim yang dah dipotong sebenarnya. Oh, okey, patut okey, ada okey. pendek. okey. Cikgu potongkan siap-siap. Oh, ingat je aiskrim mini macam tu kecil. Okey, je, tak ni ada. ialah Okey. batang aiskrim. Alright. Kita juga ada cardboard. Okey. Ni ialah cardboard. Ni semua cikgu guna bahan kita semula. Oh, maknanya- Murid-murid tak perlu pergi beli baru. Cikgu dah potong daripada kotak Ya, besar ni dah daripada potong yang besar, kecil-kecil. cikgu potongkan kepada Okey. yang kecil. Ah. Okey, seterusnya kita ada juga ini plastisin ataupun bahasa Melayunya tanah liat. Yes. Yes. Di sini cikgu ada ni apa ni? Yang dah dipotong sarang telur. Oh ya. Sean rasa cikgu nak buat apa dengan sarang telur ni? Dia nampak macam bukit. Yes. Cikgu nak buat bukit. Okey. Okey, seterusnya kita dah ada bahan-bahan. Ni adalah bahan pelekat kita iaitu Okey. pita pelekat. Dan ini gunting. Cikgu nak pesan dekat murid-murid kat rumah, mestilah ada mak ayah bersama bila kita gunakan benda tajam. Ini nasihat cikgu. Jangan kita potong bila tak ada mak ayah. Sila pastikan mak ayah mengawasi setiap apa yang kita buat. Ya, bagus juga tadi kalau kita ada ibu bapa dekat sana kan. Ya, betul. So bila ada apa-apa bantuan yang diperlukan Yes. sama ada untuk memotong ataupun untuk melekat, kalau buat sama-sama lagi menarik. Ya, betul Sean. Sekarang kita dah tengok bahan-bahan. Sekarang kita nak melihat ataupun cikgu nak kamu semua cuba fikir apa reka bentuk yang sesuai. Contohnya di sini, cikgu gunakan reka bentuk bangunan bertingkat. Yang cikgu sebut tadi one stop center. Ada cikgu sebut kan? Ya. Ini bangunan bertingkat. Okey. Seterusnya cikgu juga gunakan bentuk silinder. Okey. Silinder ni kalau Syah nak tahu ialah satu bentuk yang kuat. Oh, kuat kalau Sebab tu bandingkan kalau dengan kita tengok tiang bangunan, Ya. bentuk dia silinder. Ah. Jarang kita nak tengok bentuk petak. Ya. Sebab dia lebih kuat. Lebih banyak daya yang kita boleh tampung guna silinder ni. Oh, masuk pula ilmu sains ya. Ya, sekarang kita nak buat menggunakan ilmu sains pula. Tadi dah seni visual. Sekarang kita nak masuk ilmu sains dalam sejarah. Okey. Okey, baiklah. Kita mulakan dulu dengan yang paling senang. Iaitu cikgu nak buat. Okey, ini ialah kita punya tapak. Ya. Okey, cikgu nak potong sikit air laut. Air laut. Oh ya, sebab warna biru kan. Warna biru, air laut. Okey. So kita potong macam ada Okey, potong sikit. Ada macam bentuk. dia punya ni lah. Okey, kita sambung sikit. Okey, Boleh Sean tak? boleh tolong cikgu tak? Okey, boleh cikgu. Sean tolong buat bukit boleh? Okey, bukit. Pakai tanah liat ni. Oh, ingat silakan. pakai cat tadi. Okey, pakai tanah liat. tak, So, pakai tanah liat. cikgu nak saya buat macam mana? Buatlah ikut kreativiti Sean. Okey. Okey, macam ni lah. So, takkan bukit dia botak semacam kan? Botak Kita semacam. letak, macam kepala saya pula Okey, tak di nak sini lah cikgu kita letak ada ni. juga papan tu, iaitu cardboard yang cikgu nak buat bangunan bertingkat. Okey. Kat sini cikgu dah letak dah betik. Cikgu just letak macam ni je.
Okey, dan kita tampal saja. Dah jadi satu tingkat. Seterusnya cikgu cepatkanlah. Ni dah 2 tingkap. Cikgu ambil silinder tadi. Cikgu letakkan saja. Jadi yang macam tadi. Okey, ini adalah bangunan. Oh, okey. Okey, So, dah siap. apabila kita dah habiskan semua ni, Okey, akan kita nampak... susun sahaja. Okey, ni rumah yang cikgu gunakan. Hanya gunakan Lego kecil. Kita ni je lah. Kita cantumkan dia dan kita susun. Seterusnya, inilah jalan raya. Tadi cikgu dah cakap kan, kena ada jalan raya. Okey, kita dah ada pelekat dekat okey, belakang. kita letak pelekat. Okey. Okey, kita cuma tampal sahaja. Di tengah-tengah. Di situlah jalan raya. Okey. Okey, so kalau kita bandingkan cikgu, Ya. yang ni kita siap kan? Yep. Dekat sini. So, apabila dah habis meletakkan posisi untuk setiap bangunan, untuk bentuk muka bumi, akan nampaknya dekat sini. Okey, ni ialah yang cikgu buat terlebih dahulu. Cikgu cerita sikit, kita ada parking, kita ada gerai makan dan kita ada one stop center. Seterusnya cikgu nak minta murid pula tolong bentangkan. Okey, cikgu nak minta Putra. Boleh kamu tunjukkan model kamu? Okey, silakan Putra. Oh, cantik. Wow, cantik sangat model Putra. Wah, macam-macam ada. Okey, Putra, silakan Putra. Ini model saya. Okey. Medan selera untuk kegunaannya ialah untuk mudahkan mendapatkan makanan. Okey. Lepas tu kolam renang untuk tempat beriadah. Okey. Kalau tempat rekreasi pula untuk tempat budak-budak bermain. Okey. Dan padang bola untuk tempat budak-budak bermain bola. Okey, baiklah. Terima kasih Putra. Model yang cikgu rasa sangat baik. Okey, kita bagikan tepukan untuk Putra. Baik. Mungkin kita ada masa untuk lagi satu pembentangan. Mungkin daripada mana-mana murid yang nak bentangkan kepada kita. Boleh Alisha ataupun dia? Okey, kita bagi dia. Allah, cantik. Wow. Bangunan bertingkat ada. Okey, dia boleh terangkan? Saya tambahkan tempat jogging dan tempat badminton. Okey, kat situ kita ada track jogging dengan badminton. Dia ni cikgu rasa dia suka bersukan. Sebab itulah dia tambah track jogging. Ada orang kat situ. Oh, Sean, siap ada orang. Siap ada orang lagi. Okey, hebat dia. Terima kasih. Alright. Okey cikgu, sebelum kita berakhir untuk hari ini, kita nak tanya murid-murid dalam talian. Best tak belajar subjek untuk hari ini? Okey. Ya. Okey, sebelum kita berakhir cikgu nak tambahkan apa-apa kesimpulan daripada subjek yang kita terokai pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk kesimpulannya, kita boleh simpulkan bahawa bila kita belajar sejarah tempat tinggal ni, kita dapat tahu mengenai tempat tinggal kita dan yang paling penting, kita akan ada perasaan untuk jaga tempat tinggal kita. Terutamanya kebersihan tempat tinggal. Kita tak nak buat vandalisme ataupun conteng-conteng tempat tinggal ke. Sangat cikgu minta tolong sangat-sangat murid-murid kat rumah, janganlah kita amalkan sikap yang macam tu. Kita dah belajar sejarah tempat tinggal, kita jagalah tempat tinggal kita sehabis baik. Kita bangunkan negara kita, Malaysia ni. Itu pesan cikgu untuk murid-murid semua. Ya, betul. Kalau nak conteng pun, kita tukar contengan tersebut kepada lakaran untuk membina model yang kita bina. Betul. Seperti hari ini. Pada kertas. Ya, betul. Jangan dinding. Alright, terima kasih cikgu banyak-banyak kerana bersama terima kasih, kita Sean. pada program pada hari ini, Teroka di Didik TV KPM. So, kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda bersama kami setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari di Teroka
di Didik TV KPM. Kita berjumpa lagi. Bye. Oh, cikgu boleh ajar tak macam mana nak buat pokok macam ni? Boleh kita ambil. Kita pentingkan saja. Dan ikatkan pakai. Didik TV KPM